Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Izzuddin Nasir dan anda sedang mendengar podcast JPN. Hari ini bersama dengan saya pengarah bahagian siasatan dan penguatkuasaan Encik Muhammad Sanusi. Inilah individu yang bertanggungjawab untuk menggempur individu-individu yang memiliki MyKad palsu dan MyKad orang lain. Hari ini kita akan bincangkan tajuk boleh ke tak sebenarnya beri orang lain guna IC kita ataupun pinjam IC kita. So, tanpa buang masa lah kan tuan. Saya nak ke soalan yang pertama. Okey. Bila kita sebut tentang beri IC, senario yang biasa masyarakat Malaysia alami adalah bila kita pergi ke sesuatu tempat yang sesuatu kawasan komuniti macam kondominium ataupun kadang-kadang rumah teres yang ada guard, gated area. Gated area, betul. Kadang-kadang diorang ni minta IC kita. Ada yang nak tengok maklumat sahaja. Ada yang kadang-kadang kita kena tinggal kat situ, nak keluar baru boleh ambil. Sebenarnya boleh ke tak kita tinggalkan dekat orang lain, macam individu-individu macam ni lah, bukan kata beri dekat kawan, tapi individu yang macam pengawal ataupun polis bantuan yang jaga sesuatu kawasan tu, boleh ke tak sebenarnya? Okey, terima kasih Encik Izzuddin. Untuk makluman semua seluruh warga negara Malaysia, seperti mana yang kita semua tahu, apabila kita nak masuk ke satu kawasan komuniti berpagar seperti kondominium dan sebagaimana, pasarpuri, taman, gated areas yang seperti mana Cik Izzuddin sebutkan tadi, memang ada pengawal keselamatan dan juga polis bantuan yang dilantik untuk memohon mendapatkan kad pengenalan ataupun kad identiti diri setiap pelawat. Jadi saya nak jelaskan kepada masyarakat umum bahawa dia ada dua konsep, iaitu konsep memegang kad pengenalan ini. Konsep yang pertama adalah memegang simpan, iaitu kita pegang dan kita simpan untuk tujuan siasatan dan sebagainya. Yang kedua, kita konsep memegang untuk tujuan dokumentasi. Jadi yang ini yang kita pakai apabila pengawal keselamatan ataupun polis bantuan minta supaya kad pengenalan itu diberikan sebagai bukti pengenalan diri. Tetapi tujuan mereka sebenarnya untuk mendapatkan maklumat sahaja, untuk mencatatkan identiti dan kemudian diberikan dengan pas keselamatan untuk masuk ke satu kawasan. Dan saya juga suka mengingatkan kepada semua rakan-rakan dan semua masyarakat bahawa pengawal keselamatan tidak diberikan kuasa untuk memegang simpan kad pengenalan individu. Sebaliknya mereka hanya boleh memegang untuk tujuan dokumentasi sahaja. Selepas itu perlu dipulangkan kad pengenalan tersebut kepada individu ataupun pemilik asal. Kalau masih dia pegang untuk tujuan macam mana Cik Izzuddin sebut tadi, bila dah keluar baru dapat balik IC, betul. Itu sebenarnya adalah satu kesalahan di bawah Peraturan 8/A, Peraturan Pendaftaran Negara 1990, yang mana memegang simpan tanpa kebenaran. Untuk makluman tuan-tuan atau warga negara Malaysia sekalian, hanya beberapa pihak saja yang dibenarkan yang mendapat kuasa untuk memegang simpan kad pengenalan ini. Antaranya adalah pegawai polis, pegawai kastam, pegawai Angkatan Tentera Malaysia yang sedang bertugas pengawasan dan beberapa pegawai-pegawai awam yang diberikan kuasa oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Selain daripada itu, mereka tidak dibenarkan untuk memegang simpan kad pengenalan tanpa kebenaran. Maksudnya bukan semua orang lah boleh suka hati minta je, Cik saya nak tengok IC Cik. Betul, bukan tak semua boleh. orang lah. Betul. Tidak ada autoriti pada mereka untuk minta begitu. Sebab kita kadang-kadang bila kita pergi ke suatu tempat orang nak tengok IC, kita macam risau juga kan. Lagi-lagi kalau macam pengawal keselamatan tu orang asing. Betul. Kita takut dia buat apa-apalah dengan IC kita kan. Lagi-lagi sebab benda tu kan maklumat peribadi. Betul. Tapi Tuan, ada ke tak sebelum ni kes-kes yang macam bukan pemalsuan IC, tapi orang tu sendiri bagi pinjam IC secara sukarela? Ini soalan yang sangat baik. Untuk makluman penonton sekalian, pada 23 Mac 2023 yang lepas, iaitu hari pertama bulan Ramadan kita, untuk menjawab soalan itu saya jawab ya. Kerana pada tarikh tersebut Jabatan Pendaftaran Negara di bawah Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kita telah membuat tangkapan
iaitu kita menggagalkan satu sindiket pembolosan warga negara asing, pendatang asing tanpa izin yang masuk ke Malaysia menggunakan kad pengenalan asli, kad pengenalan Malaysia tulen, kepunyaan individu lain yang disewakan. Mungkin kita kata sewa, ada juga yang dipinjamkan dengan sukarela bagi tujuan mereka melepasi kawalan keselamatan di lapangan terbang. Jadi ketika itu kita telah membuat tangkapan di Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 ataupun KLA 2. Tangkapan dibuat ketika mereka baru sampai daripada negeri di Malaysia Timur sana, di Borneo lah. Saya tak sebut negeri mana, tetapi mereka berjaya melepasi pemeriksaan dan sampai ke KLA dan kita buat tangkapan di situ. Tapi bila dia guna IC orang lain kan, muka dia macam mana? So dekat IC kan of course ada gambar kan. Macam mana tu? Modus operandi yang digunakan sebab ini adalah syndicated crime. Jenayah ini rancang sebenarnya. Mereka cuba mengenal pasti rakan-rakan ataupun saudara mara yang mempunyai kad pengenalan yang mempunyai rupa agak mirip ataupun lebih kurang sama. Dan dia orang boleh minta supaya dia make up, biar hairstyle supaya nampak seakan-akan iras pemilik asal kad pengenalan. Dan untuk kesempatan yang ada sekarang ini di bawah pandemik dan sebagainya, travelers ataupun pelancong juga orang awam yang ingin terbang akan menggunakan face mask. Jadi di situ apabila tidak dibuka dengan face mask dan juga pemeriksaan secara teliti, ada kemungkinan boleh dibolosi. Ini kesempatan yang mereka gunakanlah. Tetapi setakat ini alhamdulillah kita berjaya. Kerjasama dengan semua agensi yang ada, kita berjaya menggagalkan satu sindiket ini yang baru berjinak-jinak dalam industri penyeludupan manusia. Baru berjinak. Betul, sebab sebelum ni kan kita tengok orang yang ditangkap adalah orang yang guna IC palsu ataupun guna IC milik orang lain. Saya sendirilah kan ingat kan, mungkin dia terjumpa IC orang tu nampak macam sama, tapi rupanya ada juga yang bagi pinjam, yang bagi sewa. Tapi sebenarnya kan bila seseorang tu bagi sewa ataupun bagi pinjam, dia dikira ada apa, dia dikira bersubat dan dikira bersalah jugalah kan. Betul. Denda dia macam mana tuan? Sama ke dengan orang yang meminjam ni? Ya. Soalan sangat baik. Dia pemberi pinjam dengan peminjam kesalahannya sama. Dendanya sama. Untuk makluman para penonton sekalian, di bawah peruntukan Peraturan 25/1/E, Peraturan Pendaftaran Negara 1990, pindaan tahun 2007 iaitu apabila seseorang itu disyaki, kita siasat, kita dengan yakin mengesyaki beliau menggunakan kad pengenalan palsu dan kad pengenalan milik orang lain sebagai pengenalan dirinya, dan jika kita buat siasatan dan jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya. Ini adalah bagi kesalahan yang dilakukan oleh peminjam, orang yang meminjam. Orang yang memberi pinjam juga adalah hukumannya adalah sama seperti mana orang yang menggunakan ataupun mencuri menggunakan cara-cara tidak sah. Hukumannya sama, iaitu hukuman di bawah kesalahan jenayah, penjara tidak lebih 3 tahun dan denda RM20,000 maksimum ataupun kedua-duanya sekali, Cik Zudin. Okey, itu yang beri pinjam ataupun yang meminjam kan. Kalau contoh macam sesetengah orang kan, ibu bapa macam saya dulu waktu sekolah menengah, lepas buat IC tu saya tak pegang sendiri tau, saya pegang yang photostat yang macam tu boleh. Laminate, okey. Itu pun soalan yang cantik juga. Memang Cik Izzuddin memang mempunyai soalan-soalan yang sangat-sangat high level punya. Kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan ni memang sentiasa berlaku. Sebab benda tu betul, benda tu sentiasa berlaku. Cuma kita tak tahulah dari segi undang-undang betul ke tak, boleh ke tak buat macam tu. Tapi alang-alang dah ada peluang, saya tanya je lah kan. Okey, untuk menjelaskan itu tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasihi sekalian.
di bawah peraturan 8A, di bawah peraturan pendaftaran negara memperuntukkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan jenayah. Saya ulang balik, adalah menjadi satu kesalahan jenayah bagi mana-mana orang selain dari pegawai-pegawai yang dinamakan tadilah polis, tentera, kastam dan sebagainya tu, di bawah peraturan 7 tu, untuk secara tidak munasabahnya memegang simpan kad pengenalan milik orang lain walaupun atas kebenaran pemilik sebenar. Dia tak boleh pegang simpan walaupun diberi kebenaran oleh pemilik sebenar. Macam pinjam tadi itulah. Kecuali yang ini dia ada rukhsah dia, ada kemudahan dia. Kecuali bagi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang dipegang simpan oleh ibu bapanya, itu dibenarkan. Sebab contohnya anak macam tadi Cik Izzuddin sebut, bila umur 12 tahun buat kad pengenalan, kita tak pandai lagi, belum matang kan. Betul. Kita tak pandai nak jaga kad pengenalan yang akan hilang dan sebagainya. Ibu bapa boleh pegangkan bagi pihak anak-anak. Sebab memang dalam senario ini pun dia memang ada hubungan biologinya anak dan bapa, sehingga dia berusia matang, kita berikan kepada pemilik sebenar untuk disimpanlah. Kalau dari segi lain, contohnya kalau ibu bapa saya sakit kronik, macam mana tu? Boleh ke saya gunakan IC mereka untuk bantu mereka lah buat rawatan ke ataupun apa-apa urusan lain? Yang itu dibenarkan atas ihsan ibu bapa yang uzur, terlantar dan sakit. Anak mestilah yang memegang itu adalah mempunyai ada hubungan biologi lah, anak ataupun saudara terdekat, untuk menguruskan seperti urusan bank, hospital, pejabat tanah dan pelbagai yang lain yang munasabahnya mendapat persetujuan daripada ibu dan ayah yang sedang uzur. Tidak semestinya kita kata kita kena bawa ibu dan ayah itu pergi ke bank, tapi untuk urusan itu dibenarkan untuk kes-kes yang sedemikian, Cik Izzuddin. Okey. So dia tidak nak kata apa, dia tidak apa orang kata, tidak rigid sangat. Tidak rigid, betul. Dia ada keadaan yang dibenarkan, ada keadaan yang memang tidak dibenarkan, macam bagi pinjam tadi. Tapi kalau contoh apa nama ni, kad pengenalan kita, macam mana kita nak buat supaya orang tak salah gunakan IC kita? Sama ada maklumat tu sendiri ataupun IC tu sendiri. Macam mana tu? Okey, dia ini kita macam saya nak kongsilah kepada penonton semua tips-tips bagaimana kita nak memelihara, kita nak menjaga keselamatan identiti kita. Supaya tidak berlaku kecurian identiti dan pemalsuan dokumen ni. Okey, kebanyakan urusan rasmi kerajaan ni dia memerlukan salinan kad pengenalan dikemukakan. Sebagai contoh, kita nak buat pinjaman daripada institusi perbankan, kita kena berikan salinan kad pengenalan kita. Apa yang kita sebagai pemilik sebenar mesti mensyaratkan ataupun memastikan supaya salinan itu dibuat silangan, penyilangan. Maksudnya kita buat cross. Kita yang apa, palang. Yes, pemalangan. Kita palang dia. Salinan ini hanya untuk kegunaan bank tersebut sahaja. Jadi orang kalau nak guna untuk tujuan lain dia tak boleh, sebab dekat IC salinan kita tu dah digazetkan ataupun di-caveatkan di situ penggunaan untuk bank sekian-sekian sahaja. Jadi kita itu pertamalah kita boleh mengelakkan salinan kita tu diulang guna oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Itu tujuan-tujuan yang lain. Kemudian saya juga ingin menasihatkan kepada semua individu supaya tidak memuat naik gambar kad pengenalan kita dalam media sosial. Kadang-kadang saya selalu melihat dalam media sosial kawan-kawan kita baru nak renew pasport. Contoh dia, saya nak pergi umrah tahun ni, saya buat gambar pasport masuk dalam Facebook, kita upload bersama juga nombor IC kita dalam pasport dan sebagainya. Sebenarnya kita mendedahkan kepada kecurian identiti, maklumat peribadi kita kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya nasihatkan supaya kita jangan kalau boleh kita jangan sebarluaskan identiti kita ni seperti kad pengenalan dan sebagainya kepada masyarakat dalam media sosial yang kita tak dapat kawal dia punya pergerakan setelah kita dah upload dalam laman web tersebutlah. Betul. Seterusnya tuan, Encik Izzuddin dan juga rakan-rakan penonton sekalian, sekali lagi saya ingin memesan supaya kad pengenalan itu sentiasa dijaga dengan baik. Kerana kewajipan menjaga kad pengenalan itu terletak kepada individu
pemilik sebenar kad pengenalan. Kerana saya nak ingin jelaskan, kalau kehilangan kad pengenalan, kalau dulu dia punya kadar denda sedikit saja. Sekarang ni kita ada penalti yang agak besar, yang mana kita kalau hilang kali pertama, okey, kita dapat pengampunan dah, kita bagi sedikit pelepasan. Kehilangan kali kedua, ketiga tu kedendanya semakin tinggi. Jadi untuk mengelakkan kerugian adalah lebih baik kita jagalah dokumen. Kerana dengan kad pengenalan kita, MyKad kita ni, kita ada MyKad, kita boleh menikmati keseluruhan hak-hak dan keistimewaan sebagai seorang warga negara Malaysia. Betul. Jadi itulah keistimewaan kita, kad pengenalan kita, MyKad ini, yang membuktikan kita sebagai warga negara yang berdaulat dan kita mendapat nikmat segala faedah sebagai seorang warga negara Malaysia. Itu ya pesanan saya kepada diri saya dan juga kepada semua penonton yang sedang menonton pada ketika ini. Itu sebabnya kita cakap setengah orang dia nak IC warga negara Malaysia walaupun yang palsu kan. Ya. Sebab banyak faedahnya, antaranya pendidikan percuma, perubatan percuma, subsidi dan sebagainya. Betul. Kalau sebut pasal perubatan tu, bezalah kita pergi tempat klinik swasta dan klinik kerajaan. Betul. Klinik kerajaan RM1. Klinik swasta ialah consultation RM30 dah. Itu belum ubat lagi kan. Betul. Kalau sebut pasal palang IC tadi. Ada ke sesetengah kes, kita tanya pasal kes lah kan. Orang yang menyalahgunakan salinan IC yang tidak dipalang. Ada banyak, ada berlaku tuan. Sebenarnya berlaku khususnya apabila pendaftaran Telkom, telekomunikasi, telco. Mereka tak palang, jadi tiba-tiba kita tengok ada orang mendaftarkan nombor kad pengenalannya dengan syarikat telco yang lain, kemudian tidak membayar. Akhirnya pemilik sebenar kad pengenalan itu dicari oleh syarikat telekomunikasi untuk bayaran bil-bil tertunggak. Itu benda-benda itu pernah berlaku dan kita pernah buat terima aduan lah. Orang lain yang register nombor, orang lain kena blacklist. Betul. Okey. Sebagai penutup lah kan tuan, soalan last lah sebagai penutup. Tuan, macam mana kita nak buat aduan terhadap orang yang menyalahgunakan IC kita? Macam yang sama ada yang register telco tu tadi ataupun yang first tu tadi pasal pengawal pegang IC tu. Macam mana kita nak report? Okey. Terima kasih soalan. Ini pesanan ringkas kepada semua penonton. Sekiranya penonton rakyat Malaysia, warga negara Malaysia ingin membuat aduan, kita ada beberapa saluran yang boleh kita gunakan. Yang pertama, mungkin kalau berada di berdekatan dengan mana-mana cawangan Jabatan Pendaftaran Negara di setiap daerah, boleh terus ke Jabatan Pendaftaran Negara. Ataupun kita menggunakan teknologi di hujung jari secara atas salian. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat aduan melalui email kepada alamatnya pro@jpn.gov.my. Boleh salurkan aduan kepada unit PRO kita dan PRO akan menyalurkan aduan itu kepada bahagian-bahagian yang sepatutnya. Saya rasa cara ini lebih berkesan kerana di hujung jari. The moment kita nampak kesalahan itu berlaku, kita catatkan butirannya, kita emailkan kepada PRO dan insya-Allah kita akan sentiasa committed untuk mengambil tindakan, memberi maklum balas dan memberikan siasatan dan jaminan siasatan itu dilaksanakan dengan telus insya-Allah. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat tu sajalah tuan kita punya sesi pada hari ini. Sebagai penutup, suka saya ulang balik apa yang Cik Sanusi sebut tadi. MyKad adalah satu benda yang sangat berharga kepada warga negara Malaysia. Jadi jagalah elok-elok. Sebab kalau hilang memang banyak denda dia. Kali pertama mungkin orang kata murah lah, RM100. Tapi bila kali kedua 300, kali ketiga dan seterusnya pula 1000. Ada saya rasa saya pernah tengok kot komen dekat media sosial, ada orang marah kenapa sampai RM1000 denda. Tapi
itulah sebenarnya tanggungjawab kita kan, Pendidikan sebagai, kita kepada masyarakat supaya menjaga dengan supaya betul. jaga IC dengan baik. Ya. Sebab IC tu benda yang sangat penting. Orang yang tak ada IC pun nak IC. Betul. Itu sajalah dulu. Boleh ke tak pinjam IC kepada orang lain. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi podcast akan datang. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa, follow dan like media sosial JPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.